Assalamualaikum dan selamat pagi. Pada hari ini saya akan melakukan pembentangan yang bertajuk latar belakang imperialisme dan kolonialisme. Proses kolonialisme telah membentuk struktur ekonomi yang baharu di tanah Melayu. Jelaskan. Jadi, pada dasarnya, kata imperialisme adalah istilah yang diambil dari kata imperator, yang dimana dalam bahasa Indonesianya berarti memerintah. Definisi imperialisme merujuk kepada sistem pemerintahan serta hubungan ekonomi dan politik negara-negara kaya dan berkuasa, serta untuk mengawal dan menguasai negara lain yang dianggap mundur dan miskin dengan tujuan mengeksploitasi sumber-sumber yang ada di negara tersebut untuk menambah kekayaan dan kekuasaan negara penjajahnya. Kolonialisme diambil dari kata koloni yang berasal dari bahasa Latin. Jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, artinya pemukiman. Kolonialisme pula merupakan satu bentuk pemerintahan ke atas sebuah wilayah atau negeri lain, atau satu usaha untuk mendapatkan sebuah wilayah, baik melalui paksaan atau dengan cara damai. Usaha untuk mendapatkan wilayah biasanya melalui penaklukan. Kolonialisme adalah berbeza dengan imperialisme. Untuk singkatnya, kolonialisme dan imperialisme memiliki definisi yang berbeza. Kolonialisme lebih fokus untuk menguasai suatu wilayah yang memiliki sumber daya alam tertentu untuk dibawa ke negara asal penjajah. Sedangkan imperialisme lebih fokus untuk menguasai keadaan politik negara atau pemerintahan negara lain agar mendapatkan pengaruh ke negara yang berkaitan. Proses kolonisasi telah membentuk struktur ekonomi yang baru di tanah Melayu. Bagi isi yang pertama adalah sistem ekonomi secara diri. Keadaan ekonomi di tanah Melayu hanya bergantung kepada sistem ekonomi secara diri yang dilakukan secara bersendirian dan tertutup, yang dilakukan secara klasik atau tradisional yang bersifat kurang berdaya saing, yang dilakukan sebelum kedatangan British ke tanah Melayu. Menurut Nordin Husin, mereka melakukan perkara ini hanyalah untuk mengeluarkan hasil untuk keperluan diri sendiri untuk meneruskan kehidupan seharian mereka. Tambahan pula, mereka melakukan perkara sebegini untuk membeli barang keperluan lain yang menjadi asas keperluan harian mereka, contohnya pakaian dan sebagainya. Dalam masa yang sama, orang Melayu ini juga melakukan aktiviti laut dan sungai untuk mendapatkan sumber makanan untuk keperluan mereka, dan mereka membina penempatan dan menetap di sepanjang sungai. Menurut Ahmad Ali Seman, mereka juga melakukan aktiviti pertanian seperti penanaman padi huma untuk mendapatkan hasil tanaman mereka. Selepas hasil tanaman disemai, mereka membiarkan kawasan pertanian tersebut untuk dijadikan kawasan hutan bagi mendapatkan hasil buah-buahan dan sayuran seperti di negeri Delta Kelantan dan Kedah. Tambahan pula, orang Melayu juga melakukan aktiviti perlombongan yang dilakukan secara tradisional, yaitu mendulang biji timah untuk mendapatkan hasilnya. Oleh itu, keadaan ini dilakukan bagi menambahkan pendapatan keluarga mereka. Orang Melayu juga terlibat dalam melakukan aktiviti perdagangan yang tertempuh di Selat Malaka, Sunda, yang merupakan laluan utama perdagangan ketika itu, dan orang Melayu begitu rapat dengan para pendagang China dan India. Ini menunjukkan kepada kita bahawa orang Melayu pada ketika itu menjalankan aktiviti secara diri dan komersial. Oke, saya akan membentangkan sistem ekonomi komersial. Sistem ekonomi komersial ini menjurus kepada keuntungan dan pengumpulan uang yang lebih banyak, seperti proses penukaran barang atau jual beli, serta melibatkan pembayaran yang lebih besar. Ekonomi komersial juga merujuk kepada lebihan pengeluaran hasil pengeluaran tersebut
akan diekspor ke luar negara dan dijual ke pedagang-pedagang luar untuk mengaut keuntungan yang lebih maksimum. Pada zaman terdahulu, pihak British sudah memang telah memperkenalkan sistem ekonomi komersial melalui kegiatan perdagangan dan perlombongan di negeri-negeri Melayu. British telah memperluaskan perlombongan biji timah dengan cepat dan memperkenalkan pertanian secara komersial sebagai contoh perdagangan getah. Selain itu, pihak British juga telah memperkenalkan lagi sistem pelaburan dan perbankan disebabkan oleh ekspor yang tinggi di tanah Melayu. Wujudnya sistem pelaburan. Pada abad ke-19, pihak British sekali lagi memonopoli tanaman di tanah Melayu untuk dijadikan keuntungan yang besar. Antara hasil tanaman tersebut ialah gambir, lada hitam, dan lain-lain lagi. Dengan corak perniagaan yang ditunjukkan oleh pihak British, menyebabkan terhasilnya sistem ekonomi yang komersial di tanah Melayu pada waktu tersebut. Selain itu, sistem ekonomi import dan ekspor pula. Sistem ekonomi ini terhasil apabila dasar ekonomi bebas diperkenalkan, yaitu pedagang bebas melakukan perdagangan dengan pedagang, yaitu pedagang antara bangsa, di mana duty kastam dan duty yang lain tidak diperkenalkan atau dikenakan duty tersebut di atas import barangan daripada negara lain. Manakala dengan sistem ekonomi ekspor pula, biji timah tanah Melayu diekspor tidak terhad kepada Britain saja, manakala ke seluruh dunia akibat permintaan biji timah yang tinggi pada waktu tersebut. Dengan ini kita dapat melihat bahwa pihak British pernah mengamalkan sistem ekonomi import dan ekspor tersebut. Secara kesimpulannya, kita dapat lihat bahawa imperialisme ini merupakan satu bentuk pemerintahan berteraskan ekonomi dan politik dengan negara-negara lain, yang merupakan satu agenda dan cara sesebuah penguasa untuk mendapatkan keuntungan hasil kekayaan sesebuah negara yang mereka jajahi. Tambahan pula, kolonialisme ini satu bentuk pemerintahan ke atas sesebuah wilayah untuk mendapatkan sesuatu daripada sesebuah kawasan jajahan. Pemerintah mengambil kesempatan atas pemerintahan mereka lakukan untuk mengambil kekayaan sesebuah negara yang mereka jajahi. Oleh itu, hasil daripada itu, mereka membawa hasil sumber kekayaan ke negara mereka untuk diproses dan dijual ke negara-negara yang lain untuk mendapatkan keuntungan yang lumayan. Dalam masa yang sama, proses kolonialisasi ini membentuk sistem ekonomi di tanah Melayu pada awalnya sebelum kedatangan British pada abad ke-19, yaitu orang Melayu melakukan aktiviti ekonomi sara diri untuk mendapatkan sumber makanan untuk keperluan harian diri dan keluarga. Akan tetapi menjelang pada abad ke-19 ini, British mula menguasai pemerintahan di tanah Melayu dan telah mewujudkan sistem ekonomi komersial dan sistem ekonomi import dan ekspor. Dalam masa yang sama juga, ianya telah mengubah sistem ekonomi orang Melayu untuk bekerja di sektor perlombongan untuk mendapatkan hasil bagi melakukan aktiviti ekspor dan import yang dilakukan dengan negara lain atas permintaan yang tinggi daripada negara lain. Sistem ekonomi import dan ekspor ini diwujudkan untuk memudahkan urusan perdagangan negara lain yang memperkenalkan beberapa perkara dalam melakukan
melakukan perdagangan, yaitu antara negara-negara yang lain. Oleh itu, pengenalan sistem ekonomi ini telah mengubah sistem ekonomi tanah Melayu daripada klasik kepada lebih modern. Itu saja dari kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.